Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua nama Ustaz? Khususnya pada tahun 60. Hari ini insya-Allah kita akan sambung semula pelajaran tajuk Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' iaitu haji perpisahan. Lihat pada halaman 156 bahagian sirah. Yang pertama kita akan ceritakan mengenai latar belakang Hajjatul Wada', iaitu satu hari Nabi Muhammad SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum Muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, maka ramailah yang ingin mengikuti Nabi Muhammad untuk mengerjakan haji. Ramai. Lebih kurang bilangan mereka adalah 90,000 orang yang ingin menyertai rombongan bersama dengan Nabi untuk menunaikan haji. Pada waktu itu, Nabi Muhammad berada di Madinah. Sudah 9 tahun belum mengerjakan haji. Kemudian kita lihat apakah kronologi. Langkah demi langkah untuk Nabi Muhammad SAW yang berlaku pada peristiwa Hajjatul Wada'. Lihat pada halaman 158. Yang pertama, di Zulhulaifah. Ini nama tempat. Dari Madinah baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini kemudian berihram. Pakai ihram lah, yang putih tu kan, kain putih tu. Kemudian yang kedua di Zultuwa. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Yang ketiga di Mekah. Ini pada di Zulhulaifah dan sampai di Zultuwa dan sampai di Mekah. Sampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Tawaf iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i, berlari anak kecil antara Safa dan Marwah. Kemudian yang keempat di Mina. Pada tanggal Zulhijjah, baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah wukuf. Kemudian baginda menyampaikan khutbah yang terakhir di khalayak kaum muslimin. Isi kandungan khutbah nanti Ustaz akan sharekan dalam video ni juga. Yang keenam di Muzdalifah. Pada 10 Zulhijjah dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Kemudian yang ketujuh di Mina. Pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah melontar jamrah. Jamrah itu adalah batu-batu kecil. Dan menyembelih unta. Yang ke-8 di Mekah. Yang ini Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Begitulah mengenai kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Apakah isi kandungan? Antara isi kandungan khutbah Nabi yang Nabi sampaikan semasa Nabi berada di wukuf Arafah, iaitu yang pertama, Nabi ingatkan kepada kaum muslimin agar bertanggungjawab dan mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Kemudian yang kedua, amalan jahiliah hendaklah ditinggalkan, hendaklah dihapuskan. Amalan jahiliah, amalan yang lama lah, amalan yang tidak baik. Amalan tidak baik. Tinggalkan semua sekali. Contohnya apa? Menyembah berhala, makan harta anak yatim,
menanam anak perempuan hidup-hidup. Ini amalan yang tidak baik. Maka Nabi pesan tinggalkan. Kemudian bersikap. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Untung orang perempuan tau. Nabi ingatkan supaya kebajikan orang wanita, orang perempuan perlu dijaga. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Itu antara nasihatnya. Al-Quran dan As-Sunnah pegang baik-baik. Pegang sebaik-baiknya. InsyaAllah hidup kita akan tenteram dan aman. Kemudian yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syariat. Pemimpin maksudnya kita punya leader. Siapa pemimpin kita sekarang ni? Selagi dia tidak melanggar syariat. Syariat maksudnya apa? Syariat maksudnya dia tidak melampaui batas. Dia tidak menyuruh rakyatnya melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan dia tidak menghalang rakyatnya untuk melaksanakan ibadat. Contohnya, dia tidak menghalang orang semayang, dia tidak menghalang untuk orang laungkan azan. Kita wajib taat kepada pemimpin seperti ini dan dia menjaga kemaslahatan rakyat di bawahnya. Kemudian yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Yang terakhir, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Okey, dalam peristiwa haji perpisahan ini, Hajatul Wada' ini, apakah iktibar yang kita dapat pelajari mengenai kisah ini? Yang pertama, iktibar yang kita dapat iaitu kita hendaklah sentiasa mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengasihi kita. Jadi kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Bermakna tidak ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi suruh kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak ada lagi Nabi selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jika ada, maka itulah Nabi palsu. Yang kedua, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat. Ini iktibar dia. Bersungguh-sungguh membuat satu ibadat tu, jangan main-main. Jangan buat sambil lewa saja. Kalau kita nak solat tu, bersiap sedia. Dengan kebersihannya, dengan wuduknya, dengan wangiannya, dengan pakaian bersihnya, bersungguh-sungguh bila buat sesuatu ibadat itu. Kemudian yang ketiga yang kita dapat pelajari iaitulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Ada masalah, baca Al-Quran. Kalau ada masalah dalam agama, rujuk dalam hadis. Baca balik kisah-kisah Nabi. Rujuk balik kat situ. InsyaAllah itu akan menjadi panduan hidup kita. Dan yang paling penting sekali, kehidupan kita hendaklah bersatu padu. Umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu bersaudara. Jangan ada kita sakit menyakiti, dengki-mendengki kepada kaum Islam yang lain, kaum Muslim yang lain. Perlu ada sangka baik kepada mereka. Sentiasa membantu, sentiasa menolong. Kerana kita ini adalah umat Islam yang bersaudara. Jadi sekadar itu sajalah video Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada video yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.